Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton yang hormati sekalian, bertemu sekali lagi dalam ruangan, dalam rancangan Aura 13 Pemilihan UMNO tahun 2013. Sebagaimana yang tuan-tuan telah pun menyaksikan program-program sebelum ini, Aura 13 kita tampilkan calon-calon yang bertanding sama ada di peringkat majlis tertinggi ataupun di peringkat sayap-sayap dan sebagainya untuk datang kemari untuk kita mendengar para penonton. Apa agenda-agenda mereka, apa dalam kepala mereka, apa impian mereka, apa yang ada dalam hidangan yang ada di depan mereka yang akan dihidangkan kepada saudara sebagai pemilih-pemilih ahli-ahli UMNO yang jumlahnya 3.6 million itu, dan juga para penonton ruangan ini yang kita lihat alhamdulillah hit setakat ini nampaknya sangat-sangat menggalakkan. Bersama saya para penonton mati sekalian ialah saudara Abdul Latif Ahmad. Saudara kenal, orang yang banyak berikan khidmat kepada negara, khidmat kepada masyarakat dan sebagainya, menceburkan diri dalam politik, dah masuk tahun yang ke-18 dah, bermula dengan menjadi ahli Dewan Undangan Negeri Endau, lepas tu ini sudah masuk penggal yang keempat sebagai ahli parlimen bagi kawasan Parlimen Mersing. Jadi sudah memegang berbagai-bagai jawatan dalam kerajaan, dan yang terakhir sekali para penonton ialah pengerusi kepada SPNB, Suruhanjaya Perumahan Negara Berhad. Jadi selamat datang Saudara Latif. Saya ni tak sebut Datuk ni tak apa nak sedap lah. Okey, selamat datang Cik Latif. Jadi kita bersama-sama dalam majlis ini. Saya nak mulakan dengan begini. Datuk Seri Perdana Menteri kita menyebutkan semasa berada di New York, itu dia menyebutkan, dia kata, saya quote, "Ini berarti bahawa ahli-ahli UMNO perlulah memainkan peranan supaya sistem pemilihan ini benar-benar membawa kepada transformasi yang diharapkan oleh parti kita." Saya nak ulas sikit tentang apa hasrat PM tentang perkataan transformasi itu. Sila. Saya ingat transformasi ni, kalau kita tengok filem Transformer, kita faham. Saya ada peluang tengok Transformer tu dengan anak saya. Saya ada anak umur 6 tahun dan cucu 5 tahun. Jadi saya terpaksa bersifat keanak-anakan. Kalau Bambi tu, daripada kereta dia boleh jadi orang dan dia boleh jadi macam-macam. Yeah. Bermakna UMNO perlu bersesuaian dengan keadaan persekitaran dan masa untuk terus survive, untuk terus hidup, supaya dia tegak berdiri atas asas fasad fundamental yang berasaskan kepada Islam, Melayu, Raja. Pada waktu yang sama, kita boleh saling ikat mengikati dengan etnik-etnik lain. Kita adalah penggembling segala kerisauan semua etnik di Malaysia. Itu peranan UMNO. Selagi UMNO berpijak kepada asas Melayu, Islam, Raja, saya ingat UMNO boleh terus hidup. Inilah semangat yang perlu diterapkan oleh ahli-ahli supaya dia faham. Dan pertama sekali dia kena faham kenapa dia jadi ahli UMNO. Kenapa dia tidak jadi ahli parti lain. Okay. Maknanya sudah ada hijab dan kabul masa isi borang tu jadi ahli. Dia faham sentimen perkara-perkara yang termaktub dalam peluang UMNO tu. Perkara 31, 32, 33, 34. Saya nak susul balik yang perkataan transformasi tadi. Bila PM menggunakan perkataan transformasi itu, sudah tentulah ada perkara-perkara yang nak ditransform daripada satu keadaan kepada satu keadaan yang lain yang mungkin yang lebih baik, mestinya yang lebih baik. Ada orang menggunakan perkataan re-engineering, ada orang menggunakan perkataan rebranding dan sebagainya. Jadi maknanya sebagai orang yang akan memasuki dalam kancah pemilihan ini, dalam majlis tertinggi yang akan ditentukan pada 19 hari bulan nanti, apa message yang nak dibawa dalam konteks transformasi ini, apa sumbangan secara peribadi dan sumbangan secara kolektif
untuk mengangkat martabat transformasi yang diwar-warkan oleh Perdana Menteri itu? Pertama, seperti saya kata awal tadi, ahli organisasi baik UMNO di cawangan, di bahagian, di perhubungan maupun di peringkat nasional, dia kena faham apakah cabaran semasa sekarang. Dia kena faham betul-betul. Saya kebetulan diberi amanah dan tanggungjawab berada dalam Majlis Kerja Tertinggi tahun 2004, di mana parti pada masa itu dilihat kuat, rasa kuat, rasa hebat sebab kita menang 186 kerusi. Daripada tahun 99, Pak Bunta. Pak Bunta dulu. Kita sama-sama dalam parlimen. Kita dapat lihat lemah, kemudian jadi terlalu kuat. Sehingga bila kita terlalu kuat, kita lupa diri dan kita terlalu angkuh. Lantas 2008 PRU 12, kita hilang 5 negeri, kita hilang 2/3 majoriti kali pertama. Bermakna saya alami sendiri duduk dalam majlis tertinggi dalam suasana parti rasa kuat. Kemudian jadi terus lemah. Dan bila kita lalui PRU 13, walaupun UMNO daripada 72 kerusi jadi 88 kerusi, satu kerusi lebih daripada kombinasi 3 parti DAP, PKR dan PAS, kita kurang satu kerusi. Betul lah UMNO pulih, tetapi saya ingat dia belum pulih sebenarnya. Jadi kita perlu mempunyai tim yang kuat, yang memahami suasana parti dalaman dan juga ancaman luaran. Okey, perkataan itu saya suka perkataan tu, pulih. UMNO ini bagus, satu admission bagi saya yang gentleman ya. UMNO perlu dipulihkan. Belum pulih. Belum pulih 100%. Dia kalau kalau demam denggi lah punya. Dia dah sedar lah, dia dah masuk air, dia dah sedar, dia punya platelet count bagus. Dia punya suasana jantung, air dia semua dalam badan bagus. Tapi dia belum boleh lagi, masih lagi wheelchair lah saya ingat. Sebab kadang-kadang bila lama sangat dalam parti, kita rasa kita kuat. Tapi bila kena tumbuk baru kita tahu. Tersandar kita kat belakang. Kan? Dan saya lihat orang Melayu umpamanya di Johor masih kuat dengan UMNO kerana UMNO dilihat untuk orang Melayu dan Bumiputera di Johor. Sebab tu 84% pengundi Melayu di Johor masih percaya pada UMNO. Walhal ahli UMNO hanya, saya ingat, dekat-dekat 500,000 juta. Pengundi di Johor 2.6 juta. Mungkin saya silap, cek balik. Tetapi saya kuat berpendapat bahawa kalau kita berlaku adil, semua orang kita layan sama, semua orang inklusif. Malah kat Johor, umpamanya di Mersing, kalau orang itu miskin, dia layak walaupun dia orang parti lain, dia dapat nikmat itu. Maka dia akan berfikir bahawa ya, ini adalah satu pendekatan yang adil. Kita tidak hukum seorang itu kerana sifat partisan politik. Ya betul, di Johor orang Cina sokong Barisan Nasional dan UMNO 19%. Orang India menyokong UMNO dan komponen Barisan Nasional 74%. Mungkin dia lebih unik daripada negeri-negeri lain. Kenapa? Acunya sama, perlembagaannya sama, manifestonya sama.
Tetapi kenapa orang Johor, orang Melayu lebih yakin pada UMNO Johor? Mesti ada sesuatu yang dilakukan, pendekatan yang bijaksana. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wa mau'izatil hasanah wajadilhum billati ahsan. Kalau kita nak seru, cara baik. Ya. Cara baik. Apa ni? Saya nak tanya yang berikutnya tentang image ni. Ialah di akhir-akhir ini dikatakan kalau kita baca dalam blog, baca dalam tulisan-tulisan yang dibuat, bahkan parti-parti politik mengatakan UMNO sedang menghadapi masalah image, masalah wajah UMNO. Dia kata orang UMNO kebanyakannya memang boleh dikatakan pinggir bandar, kampung dan sebagainya, bukan di bandar sangat ya. Tetapi pemimpin-pemimpin UMNO digambarkan sebagai urban, bandar. Digambarkan sebagai orang-orang yang modern western, digambarkan sebagai sebahagiannya liberal, dan ini menyebabkan agaknya penyokong-penyokong tegar sebahagiannya sudah memerhatikan dia jauh dan dekat. Kenapa imej UMNO begitu dan apa sumbangan Datuk nanti untuk memperbetulkan imej itu balik kepada imej asalnya, supaya sokongan itu balik kepada 2004, tahun 2004 misalnya. Seperti saya katakan, kita kena balik kepada fasa asal. Masa Jepun di bawah Meiji, dia panggil restorasi. Ya. Maknanya kembali kepada asal. Orang Jepun dah oleh kerana pengaruh luaran negara-negara barat di Jepun waktu itu 1868, maka Meiji Emperor kata kita kena buat restorasi, maknanya mengenal diri balik. UMNO tak boleh larilah daripada asas-asas Melayu. Satu, Melayu ni sangat feudal dari sudut pemikirannya. Kita ada raja, tetapi pemikiran kita masih feudal. Jadi kalau kita balik semula kepada asal dan kita perkukuhkan nilai-nilai ini, kita boleh perbetulkan persepsi. Ada orang tu nama Bujang, tapi dia isteri dia 3, nama dia Bujang. Jadi nama tu adalah nama, tapi sifatnya mungkin berbeza. Okay? Melayu tak boleh lari daripada UMNO kerana UMNO itu adalah sebahagian daripada subset dunia Melayu. Jadi kalau ramai orang Melayu dah boleh pakai kereta besar-besar, ekoran daripada pemilikan kekayaan, maka orang UMNO juga tidak boleh lari daripada realiti. Okey. Saya ingat boleh rumah besar, kereta besar atau isteri besar, tetapi yang paling penting jiwanya humble. Jiwanya halus, tidak sombong. Macam kat Johor, tak kisahlah, tapi kau jangan act lah. Orang Johor kata jangan kau act. Act ni yang jadi masalah ni. Bila kita mula lupa diri dan tidak kembali kepada asas Melayu itu sendiri, saya ingat kita sampai bila pun kita tak boleh perbetulkan persepsi ini. Okay, Datuk, kita ada rehat sebentar dan kita akan sambung selepas ini. Banyak lagi soalan-soalan yang saya akan mukakan kepada Datuk. Mungkin soalan-soalan itu yang berkaitan dengan tubuh badan dalam dan luaran, termasuklah organ-organ dalam UMNO ini yang kita akan persoalkan kepada Datuk dalam 15 minit yang terakhir ini. Kita berehat sebentar. Akademi Keluarga Bahagia Malaysia.
ayahlah yang menentukan. Para penonton IMR TV, sekali lagi kita bersama-sama dalam ruangan Aura 13. Bersama kita, tetamu kita di sini ialah Saudara Abdul Latif Ahmad yang saya akan terus memanggilnya sebagai Datuk untuk kita perbincangan kita ini. So, saudara, saya ingat saya nak teruskan perbincangan ini dengan memetik kata-kata daripada Tun Dr. Mahathir. Saya yakin Datuk pernah ada baca Cik Dek dalam blognya, ya. Dia menyebutkan bahawa parti ini sudah tua, parti ini sudah lama dan parti ini agak ketinggalan jika dibandingkan dengan pembangkang dari segi menggarap talent-talent baru, orang-orang muda yang lebih qualified untuk memasuki UMNO kerana ada sekatan-sekatan di peringkat bahagian, ada sekatan-sekatan di peringkat negeri barangkali yang tidak mengizinkan ini berlaku. Dan akhirnya, dia kata akhirnya, inilah akhirnya yang kita dapati bahawa orang-orang yang sepatutnya masuk UMNO masuk PAS. Orang yang sepatutnya masuk UMNO masuk PKR. Jadi macam mana Datuk nak mengubah, ini bukan mudah kerja ni, nak mengubah arah jam itu. Jam yang tak betul berjalan tu kepada nak diperbetulkan mengikut intipati apa yang disarankan oleh Dr. Mahathir itu. Pertama sekali kita kena tukar sistem, kita dah tukar. Ya, okey. Maknanya UMNO ni sangat, kalau tengok mana-mana parti lah, UMNO paling liberal, inklusif, maknanya membenarkan siapa-siapa boleh bertanding. Wak Ima presiden parti. Saya ingat tak ada parti dalam dunia yang bawa sesuatu package untuk pastikan yang dia terus sebab. Maknanya orang boleh masuk. Tapi bila orang masuk banyak sangat pun, dia nak keluar pun banyak juga. Bila buka je gate tu, pintu gate lah. Bila buka pintu gate orang rush. Ini kali pertama kita hadapi melalui sistem baru. Tapi tak apa. Saya ingat itu adalah satu perkara yang lumrah dan sihat dalam parti. Maknanya di peringkat cawangan, di peringkat bahagian, di peringkat pusat, dia teratur. Gate buka tu tak atur. Okey. Maknanya kita dah ada sistem yang teratur dan tersusun. Kalau kita tengok kata PAS, PKR, dia punya sistem adalah sistem perkaderan. Ya. Dia nampak, saya bagi contoh Rafizi kata Pandan, dia nampak Nurul atau kawan-kawan saya yang lain kata nampak Bukit Katil, Samsul Wabi Samsul. Jadi nampak selah dimasukkan. Jadi diberi peluang. Tu menang tak menang tu nombor dua, tetapi diberi peluang menjadi calon. Maka sistem yang diguna pakai melalui sistem perkaderan itu lebih mudah menonjol seseorang ketokohan itu. Maknanya orang muda diberi peluang. Tapi UMNO pun dah mula bagi peluang pada ramai orang muda. Kata Kepala Batas yang saya ingatlah dalam Kuala Selangor, seorang pensyarah kanan daripada UiTM jadi calon dan menang. Ini semua golongan muda. Saya seronok sebab saya jadi seusaha Barisan Nasional Backbenchers Council. Pengusinya Tan Sri Syahril Johor Bahru. Saya jadi seusaha dan saya dapat lihat kombinasi orang muda-muda dengan orang lama, dengan ada juga yang lama baru. Dia lama tapi dia baru masuk balik. Macam Tan Sri Anwar Musa, Pengusi Mara, Ahli Parlimen Ketereh,
atau sahabat saya, kekanda saya, Datuk Osman Abdul, Ya. yang giant killer Ya, ya. kalahkan timbalan Presiden PAS, Mat Sabu. Jadi paling penting sekali sistem yang ada itu membenarkan semua orang ada peluang yang sama. Cuma sama ada pemimpin setempat mempunyai sifat berlapang dada untuk tarik orang muda. Saya antara orang muda yang diberi peluang oleh ketua dan pemimpin bahagian pada ketika itu, Allahyarham Datuk Ajib, bekas Menteri Besar, bekas Menteri. Saya diberi peluang. Jadi saya jadi wakil rakyat umur muda 36 tahun. Saya jadi ketua bahagian juga muda, 39 tahun saya dah jadi ketua bahagian. Oh. Menjadi ahli parlimen umur 41. Ya. Saya taklah kata saya ni dah tua sangat, Datuk Musi. Dah 4 penggal kan sebagai ahli parlimen. Tetapi saya rasa orang muda perlu diberi pengalaman, dibaja supaya dia menjadi pemimpin yang matang. Untuk membaja seorang kepimpinan itu, dia ambil masa. Ya. Ambil masa sebab segala-galanya perlu dibaja menggunakan resepi yang baik. Ada orang dia pandai bercakap, petah bercakap, tetapi mungkin pergaulan antara manusia dengan manusia lain dia kurang, atau cara dia mentadbir tidak cukup. Kita dalam hal ni kita mesti memilih pemimpin, kita bukan pilih ketua. Ya. Pemimpin tu mesti ada 4 sifat ini asas. Ya. Sidik, amanah, tabligh, fatanah. Ya. Tetapi kalau pilih ketua pun 4 asas ni dah tak ada. Pilih juga ketua. Macam cerita Alibaba Bujang Lapuk kan. Cerita P. Ramlee tu. Jadi asas-asas kepimpinan ini didedahkan, digarap, dibaja dan diberi peluang pada orang muda. Dan saya yakin di bawah kepimpinan UMNO yang ada sekarang, sebab dia berani melakukan perubahan yang mungkin menjejaskan dia, kedudukan dia sebagai presiden atau timbalan presiden, juga majlis tertinggi, itu adalah satu pengorbanan menandakan jiwanya besar untuk lihat parti itu berubah. Okey. Apa ni Datuk, saya nak serupa juga dengan itu juga tentang keremajaan dan sebagainya ni. Tapi keremajaan dari segi apa yang Datuk huraikan tadi, 3 perkara tonggak tu, iaitu Islam, Melayu dan institusi raja. Ambil yang Islamnya. Digambarkan ialah UMNO cakap pasal Islam tapi lebih merupakan slogan, lebih retorik, sebab tak nampak orang-orang agama daripada 260 orang yang bertanding menyebut jawatan di peringkat pusat, daripada 64 orang yang bertanding untuk MT Majlis Tertinggi, tak nampak selain daripada Datuk Seri Jamil Khair, selain daripada bekas Yadim, selain daripada Dr. Masyita, tak ada lagi. Bagi saya tentang hadis agama ni, bagi saya Datuk adalah seorang Islamis. Para penonton, saya pernah pergi rumah Datuk, berjumpa dengan ibu dan ayahnya. Digambarkan ibu dan ayahnya memang orang agama, banyaknya duduk di sujud menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Quran itu memang makanan hariannya. Daripada makan pagi, makan tari, makan malamnya, daripada makan fizikal itu, Al-Quran itu adalah makanannya. Jadi maknanya orang-orang yang macam ini, macam mana kita nak infusekan masuk supaya menggambarkan betul-betul perjuangan UMNO ini ialah nak menegakkan agama. Ada manusia yang memikul tanggungjawab itu. Sekali lagi persepsi. Saya duduk dalam majlis tertinggi. Memang kita akui ulama yang berasaskan agama, kita kena jemput dia. Disarakan daripada Major General Kagat Kor Agama Angkatan Tentera, 2 star. Waktu
saya duduk di Kementerian Pertahanan, dia keluar jadi menteri. Bermakna ketandusannya UMNO. Kenapa jadi begitu? Adakah kerana tidak ada gula yang boleh menjadi daya tarikan kawan-kawan ulama kita? Atau UMNO itu memang reject? Dulu kita pilih 2,500. Maknanya nak cari orang agama. Saya kuat pendapat bahawa orang agama takut nak berdekat dengan kita. Bukan kita tidak layan. Saya rasa kalau ada 2-3 orang mereka yang mempunyai pengetahuan agama yang mendalam, lebih rancak lagi kita punya diskusi bila kita berbincang sesuatu isu mengenai Islam dalam majlis tertinggi. Atau Presiden boleh mendengar nasihat di kalangan ahli-ahli majlis tertinggi dengan cara lebih direct. Sebab Presiden ni dia bukan individu. Presiden UMNO ni bukan individu, dia adalah institusi. Dia juga Perdana Menteri. Walhal dalam perlembagaan tak ada pun kata Presiden UMNO tu mesti jadi Perdana Menteri, tak ada. Dalam perlembagaan tak ada. Tetapi kita ada konvensi, maknanya Perdana Menteri dia boleh dapatkan nasihat mengenai hal-hal agama daripada pelbagai pihak. Ada 14 mufti seluruh negeri-negeri. Dia boleh panggil ulama yang muktabar dekat Malaysia ni yang tidak bersifat partisan politik. Tetapi mempunyai ahli majlis tertinggi di kalangan orang-orang yang mempunyai ilmu agama yang mendalam. Katakanlah mantan sahabat saya, mantan mufti Perlis, Ustaz Asri. Kalau dia bertanding, saya ingat saya orang pertama yang akan kempen ni. Mersing ada dekat 500 perwakilan mengundi majlis tertinggi, saya akan kempen untuk dia. Maknanya jiwa orang Melayu, sebab Melayu itu dalam perkara 160 dia mesti ada 3 komponen. Dia ada 3 komponen. Satu, dia mesti Melayu itu mesti agama Islam. Melayu di Indonesia tak semestinya beragama Islam, tapi Melayu di Malaysia mesti agama Islam. Dia cakap Melayu, bertutur Melayu dan mengamalkan budaya-budaya ciri-ciri Melayu. Jadi saya ingat nak kata kita tolak kalangan cendekiawan ulama, saya ingat tidak. Malah orang Melayu lebih terbuka berbanding dengan orang Mesir. Morsi itu Al-Hafiz, elektronik engineer. Dia reject juga, dia guling juga. Kalau dia nak guling, dia guling sebab budaya orang Arab tak sama dengan budaya orang Melayu. Dalam, saya ingat Datuk kena cek baliklah dalam surah saya ingat ada satu surah tu ayat 97. Dia kata orang Arab ni al-A'rab wan nifaqa, maknanya orang paling munafik sekali orang Arab lah. Orang yang paling kafir sekali orang Arab. Orang Melayu ni tak adalah simpan patung-patung tu dekat rumah dia. Orang Melayu dulu agama Hindu, tapi dia tidak sampai begitu. Tapi orang Arab keliling Kaabah tu penuh bahala. Dia paling munafik dan paling kafir, paling degil. Sebab tu agaknya Nabi Muhammad, Nabi akhir zaman, jadi Nabi golongan daripada orang Arab. Kan? Datuk, ini kita dah di penghujung ni, Datuk. Saya nak kalau Datuk dapat bagi tahu para penonton kita, terutamanya orang terdiri daripada 260 orang yang menjadi calon, 60 orang dalam majlis tertinggi dan ada 154,400 yang akan mengundi nanti.
Apa agaknya seruan Datuk kepada teman-teman dengan Datuk masuk bertanding dalam Majlis Tertinggi UMNO ini, apa agaknya sumbangan terus Datuk, terutamanya dalam 3 tahun yang akan datang ini bila kita menghadapi PRU yang ke-14 ini. Apa disumbangan terus kau dapat Datuk bagi tahu kepada teman-teman yang akan memilih nanti, teman-teman kita, tentang apa rancangan Datuk yang konkret untuk membantu dalam PRU ke-14 terutamanya. Tok, saya pendek je. Saya rasa 14 tahun saya jadi timbalan menteri di 3 kementerian. Kementerian Sumber Manusia, sewaktu Datuk dulu ahli parlimen, Baik Buddha. Kemudian di Kementerian Kesihatan, 6 tahun saya di situ. Kemudian 4 tahun di Kementerian Pertahanan. 14 tahun sebagai timbalan menteri ini banyak pengalaman saya. 1. 2, pada waktu yang sama, peranan saya sebagai pengurusi Syarikat Perumahan Negara Berhad, di mana wajar kita beri perhatian khusus untuk memberi atap kediaman pada Bumi Putera dan Melayu. Saya rasa peranan itu perlu ada dan diberi sedikit pengiktirafan oleh orang-orang UMNO dan Melayu. Dan pengalaman-pengalaman yang saya katakan tadi, ini tahun ke-9 saya jadi ahli Majlis Tertinggi. Kalau diberi peluang sekali lagi duduk di waktu parti kuat dan dilihat kuat, di waktu parti di bawah merudum tahun 2008, saya rasa saya boleh beri peranan yang lebih besar untuk pilihan raya akan datang. Saya boleh bantu Presiden dan bantu parti untuk pastikan Islam, Melayu, Raja kuat tonggaknya. Maka amanlah negara ini. Ya, Tok. Maknanya di hujungnya tadi Datuk ada menyebutkan saya akan memberikan apa yang saya ada untuk membantu parti dan membantu pimpinan yang tertinggi untuk parti menjadi penunjang, pendukung kepada aspirasi tidak lain dan tidak bukan yang Datuk sebutkan awal-awal tadi, Islamnya, Melayunya dan institusi rajanya. Dan kita mengharapkan, kita doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang terbaik yang diberikan kepada Datuk sebagai calon dan mungkin bakal memenangi nanti Majlis Tertinggi, dan kepada siapa juga calon-calon yang lain yang akan berjuang bersama-sama, separas, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi dengan teman-teman dalam perjuangan untuk mempertabatkan Islam. Sekali lagi saya ulang, mempertabatkan Melayu dan juga institusi raja. Para penonton dan hadirin sekalian, kita ucapkan terima kasih kepada yang berhormat Datuk Dr. Abdul Latif Ahmad, saya sebut penuh ni, yang telah bersudi datang ke studio ini. Walaupun untuk mencari studio ini nampaknya dekat 50 minit tak dapat cari, tapi akhirnya dapat juga sampai ke sini. Kita ucapkan terima kasih kepada beliau dan terima kasih kepada kesungguhan yang ditunjukkan, dan terima kasih kita kepada pagi saya kepada acara-acara yang ada kepada dirinya, yang ada dalam ingatannya untuk membawa Malaysia ke ambang negara yang diberkati dari Allah Subhanahu Wa Taala. Baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.